Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis pada pagi yang mulia ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi. Masih lagi ayat 243. Belum habis lagi kan? Okey, hari ini kita akan cuba ambil hujung ayat 243 dan ayat 244. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan terjemahkan dulu ayat yang kita telah pelajari pada 2 minggu yang lepas. Okey, daripada awal. A maknanya adakah, lam tidak, tara engkau melihat. Engkau tu siapa? Nabi Muhammad. Engkau itulah, anta itulah fa'il, iaitu Nabi Muhammad. Ini soalan hairat, ya. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad? Nak menyatakan kehairanan, ya, terhadap sikap Bani Israel, ya, apabila Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat ila kepada alladzina, orang-orang yang, siapa orang tu? Iaitu Bani Israel. Bani Israel masa bila? Zaman dahulu, ya, bukan zaman Nabi. Zaman Nabi berjumpa dengan Yahudi zaman Nabi, tapi kisah ni berlaku pada suatu ketika dahulu. Okey. Kharaju, mereka telah keluar, iaitu melarikan diri, min diyarihim, negeri-negeri mereka. Wal hal, itu bukan waw dan tu, itu waw apa tu? Waw hal. Wal hal, sedangkan ataupun dalam keadaan hum, mereka iaitu Bani Israel itu ulufun, beribu-ribu orang,
Banyak pendapat ahli tafsir, ada yang menyatakan 4,000, ada kata 8,000, 12,000. Makna dia memang lebih daripada 1,000 orang lah. Lebih daripada 2. Kalau 1,000 disebut alfun, kalau 2,000 alfani atau alfaini. Diagram warna apa tu? Hijau. Jangan lupa, itu diagram tu sentiasa bermain. Ya, diharap-harapkan diagram ni tidak hancur sebelum tuan-tuan dan puan-puan ingat pada dia. Ya. Kalau 1,000 disebut alfun, kalau 2,000 alfani tambah ani ataupun alfaini. Jamak dia adalah jamak taksir. Apa dia? Ulufun. Bukan alfuna. Sebab ini kena merujuk kepada kamus. Minggu lepas kita dah rujuk pada kamus kita. Jamak kepada alfun ada 2. Satu ulufun seperti yang disebut dalam Quran. Satu lagi apa? Alafun. Ini kita tengok kamus kita, dia akan bagi tahulah, ya. Okey. Sedangkan mereka itu beribu-ribu orang. Kenapa mereka itu cabut lari daripada negeri mereka? Hadzara. Kerana ketakutan. Itu adalah isim, ya. Isim yang berbaris di atas. Dia tidak ditanwinkan sebab apa? Mudhaf. Sebab dia nak bersandar kepada perkataan apa? Al-mauti. Al-mauti mesti jadi mudhafun ilaih, tandanya baris bawah. Ya. Kenapa dia cabut lari daripada negara mereka? Hadzarul mauti. Kerana takutkan kepada kematian. Ya. Okey. Fa. Lalu ke maka? Lalu atau kemudian. Ini fa apa ni? Ataf. Makna bila dia orang penakut, bila ada perang dia orang cabut lari, ya. Lalu qala, telah berkata. Fa'il dia ada. Siapa dia tu? La. Fa'il dia ada. Fa'il bagi siapa? Siapa fikir panjang, mana dia tak tahu baris fa'il tu. Fa'il mesti ingat dia baris depan. Mana fa'il dia? Pelaku dia? Allahu. Nampak Allahu bagi depan? Jadi bila kita jumpa fa'il, cara terjemahan moden dia akan kata lalu Allah telah berkata lahum, kepada mereka. Itu cara terjemahan moden. Kalau terjemahan tua, lalu telah berkata kepada mereka oleh Allah. Itu kalau kita baca kitab tua, dia akan terjemahkan fa'il oleh. Siapa yang berkata ni? Bukan dia. Sebab ada disebut iaitu Allah telah berkata kepada mereka. Mereka ni siapa? Kepada Bani Israel yang cabut lari, tidak mahu berperang itu kerana takut mati itu. Apa Allah kata kepada mereka? Mutu. Fi'il amar. Macam mana terjemah fi'il amar? Matilah oleh apa dhamir dia semua? Mana ada hum pada fi'il amar? Buka diagram warna kuning. Kuning. Cuba jalankan fi'il amar. Sebab silap ini, kesilapan besar kerana mengatakan fi'il amar ada hum. Ya. Kalau dalam hukum tajwid tu lahnul jali, kesalahan besar. Okey. Dia daripada fi'il amar mesti bermula daripada anta, betul? Anta mut. Sebab jalankan anta mut. Matilah oleh engkau. Antuma muta. Antum. Ni mutu. Apa makna mutu? Matilah oleh antum. Apa makna antum? Kamu semua. Itulah fa'il dia. Apa dhamir dia? Antum. Antum tu siapa? Kamu semua. Ini perintah Allah kepada mereka. Matilah oleh kamu semua. Bila Allah perintahkan mereka mati, jadi apa? Memanglah mati.
Sebab idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadilah, maka ia akan jadi. Kalau mati, dia akan mati. Mana dikatakan kaum ini, ada dua pandang ulama tafsir yang menyatakan mati ini mati semangat sehingga penakut, jadi tak berani perang. Ada sebahagian pendapat menyatakan kisah ini benar-benar berlaku di mana mereka semua mati dalam beberapa hari, ya. Bila Allah suruh mereka mati, mereka mati semua, mati dalam beberapa hari. Summa ahya, dia telah menghidupkan. Makna menghidupkan semula. Dia tu siapa? Allah. Maf'ul bihnya mana? Hum. Yang kena hidupkan siapa? Hum. Kenapa hum jadi maf'ul bih? Dhamir muttasil melekat dengan fi'il. Semua dhamir yang melekat dengan fi'il mesti jadi maf'ul bih, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ragu lagi, ya. Jangan lagi ragu-ragu mana-mana dhamir bila melekat dengan fi'il mesti jadi maf'ul bih. Kalau perbuatan dia mati, mematikan, kalau dhamir melekat tu mesti yang kena matikan. Kalau perbuatan dia menghidupkan, mesti dhamir tu yang kena hidupkan. Okey, cuba terjemah semula. Summa, kemudian, makna selepas matinya mereka itu, ahya, dia telah menghidupkan. Dia tu siapa? Allah. Dia telah menghidupkan semula hum, mereka, ya. Banyak pendapat di sini. Ada sebahagian ulama tafsir menyatakan memang mati betul, habis tak hidup dah bila mati. Cuma yang kemudian Allah menghidupkan ialah generasi baru yang berani berperang, yang tidak takut kepada musuh. Itu yang dihidupkan semula ialah generasi baru, Tetapi pengajaran di sini ialah ada satu kaum, iaitu kaum Yahudi, yang mereka ini sangat takut kepada kematian. Ini adalah satu perangai yang dicop oleh Allah Ta'ala kepada orang Yahudi, ya, sampai sekarang. Dia orang memang takut pada kematian, ya. Mereka akan berperang, ya. Kata Allah, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kamu, wahai orang beriman, melainkan fi quram muhassanah, dalam kota yang kukuh, au min wara'i judur, ataupun di sebalik benteng-benteng. Perasan tak di Israel dia orang buat benteng? Itu cara perang yang telah termaktub dalam Quran, tak berubah. Kerana takutnya mereka itu, ya, kepada orang beriman, ya. Jadi mana ayat Al-Quran bila cerita sifat Yahudi ini, Allah gunakan fi'il apa? Yuqatiluna, la yuqatiluna. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sedang berlaku sekarang dan akan berlaku sampai kiamat. Itulah perangai orang Yahudi, takut berperang, dan kalau perang pun di sebalik kota yang kukuh atau di sebalik tembok-tembok, ya. Itu cara perang Yahudi yang telah dikekalkan oleh Allah, perangai mereka ni di dalam Al-Quran. Okey, hari ini kita sambung kita punya ayat, ya. Selepas tanda apa ni, summa ahyahum, waqaf apa? Ada tanda waqaf? Jim. Jim itu mana apa? Jaiz. Jaiz maknanya jabatan. Jaiz itu kalau jaiz. Dia yang sini jaiz maknanya harus berhenti dan harus juga kita meneruskan, ya. Okey, kita sambung ayat kita pada hari ini. Pertama apa? Inna. Okey, kita tengok satu-satu. Popular tak ni? Dia termasuk dalam kumpulan haraf ke isim? Haraf apa? Haraf tauhid. Okey, cuba sebutkan haraf tauhid yang pertama untuk saya. Inna. Yang kedua? Wa. Yang ketiga? Jangan sebut inna. Dia ada di ujung fi'il mudhari'. Kita kata yaqra'anna.
Itu pasti dia akan membaca. Yaktubanna, pasti dia akan menulis. Yang dibujuk yang keempat apa dia? La itu dipanggil lam taukid. Makna sungguh, pasti. Ya, saya kata lafaz. Apa makna lafaz? Demi sesungguhnya. Lam tu taukid. Ya. Ada empat itu semua makna sungguh, pasti, benar-benar. Tengok mana-mana yang sesuai. Dan bawahnya adalah huruf sumpah. Ya, Allahi billahi tawwah. Okey. Itu dari segi fungsi makna. Tetapi dari segi fungsi baris, tuan-tuan ingat ya, biasa kalau kita jumpa ayat yang paling mudah, Innallah. Cuba bariskan. Innallah. Ya, pertama tuan-tuan mesti dapat baris Innallaha Ghafurin ke Ghafuran ke Ghafur. Kena ingat tu baris dia. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah ini bagian atas sebab dia adalah isim inna. Dia panggil isim inna. Ghafurun dia baris depan sebab dia dipanggil khabar. Khabar inna. Cuba terjemahkan Innallaha. Sesungguhnya Allah itu adalah. Itu X itu untuk menerjemahkan khabar. Sesungguhnya Allah itu adalah Ghafurun, Maha Pengampun. Itu cara menerjemahkan khabar. Ya, mestilah isim bila kita jumpa inna, isim selepas dia mesti garis asal dia adalah dia subjek predikat saja. Kalau tak ada inna, dia akan jadi Allahu Ghafurun. Ini subjek predikat tanpa kata penegas, tanpa inna. Macam mana nak terima Allahu Ghafurun? Allah itu adalah Maha Pengampun. Ya, dia adalah subjek predikat saja. Subjek dipanggil apa dalam bahasa Arab? Mubtada bagi apa? Bagi depan. Ya, yang predikat disebut apa dalam bahasa Arab? Khabar bagi apa? Depan. Ya, Allah itu adalah Maha Pengampun. Kalau kita nak mempertegaskan kita punya subjek, kita taruh inna, tetapi baris dia akan berubah. Tak boleh innallahu. Tetapi bila ada inna, innallaha Ghafur, baris dia kali yang ni khabar kita sama. Boleh? Lepas inna, isinya baris apa? Sebab apa? Dia dipanggil isim. Asalnya dia adalah atau subjek. Ya. Kemudian kita bila dah jumpa isim inna, kena cari khabar inna. Khabar, ya, baris depan. Okey, sebab itu ayat yang selepas ini apa? Innallaha. Tuan-tuan tahu baris dia? Baris apa Allah? Baris kenapa? Isim inna. Sebab dia isim inna. Bila kita dah jumpa isim inna, ya, kita kena cari khabar. Khabar inna bagi apa? Depan. Bagi depan. Cuba cari kalau jumpa. Bagi depan. Lazu. Apa makna lazu? Yang mempunyai. Okey, saya padam ni ya. Ni tuan-tuan dah hafal kan? Ingat, isim inna bagi apa tadi? Bagi atas. Khabar inna bagi depan. Okey. Innallaha lazu. Lam ini tuan-tuan kena tahu maknanya. Itu lam taukid. Apa makna lam taukid? Yang tadi sungguh. Sesungguhnya Allah itu benar-benar
sungguh. Zu, apa makna zu? Yang mempunyai. Boleh tak? Okey, dalam bahasa Arab, perkataan seorang kalau lelaki yang mempunyai dipanggil zu. Kalau lelaki yang mempunyai harta disebut zu malin. Kalau yang mempunyai ilmu zu ilmin. Okey. Dia ini kalau baris depan dia dengan apa ni? Huruf apa tu? Bagi depan dia dengan huruf apa? Wow. Kalau dia tak boleh bunyi zu, dia zu je. Kalau tuan-tuan nak bariskan atas, macam mana? Dia akan jadi zamalin. Seorang lelaki yang mempunyai harta. Baris atas dia dengan menggunakan huruf apa tu? Alif. Begitu juga za ilmin. Orang lelaki yang mempunyai ilmu. Itu kalau nak baris atas dengan alif. Isim boleh bagi apa lagi? Bawah. Isim boleh 3 saja baris. Depan, bawah dan atas. Okey, kalau nak bariskan bawah macam mana bunyi? Di fadlin. Di dengan apa? Huruf ya. Tapi bunyi dia dah bagi bawah dah kan? Zi bunyi bagi bawah kan? Za bunyi bagi apa? Atas. Zu bagi apa? Depan. Cumanya orang Arab bukan kira baris dan dia wow tu. Jadi bermakna dia bagi atas ni sebab apa? Isim inna. Isim inna bagi atas. Mana khabar inna? Zu saja. Lam tu adalah haraf taukid. Benar-benar. Zu mana apa? Yang mempunyai. Dia adalah khabar. Khabar apa? Inna. Bagi siapa? Bagi depan dengan tanda apa? Ni ya. Ni bagi depan dia dengan tanda waw. Kalau dia nak bagi atas dengan alif, zamalin. Kalau dia bagi bawah dengan di dengan ya. Jadi tuan-tuan tahu dia ni baris apa sebenarnya zu ni? Depan. Dia bagi depan sebab khabar inna. Macam mana nak terjemah? Innallaha, sesungguhnya Allah itu X tadi? X tadi apa? Adalah. Sesungguhnya Allah itu adalah. La benar-benar. Zu yang mempunyai. Sesungguhnya Allah itu benar-benar mempunyai. Bila kita jumpa zu macam ni ke tak kisah, dia pasti akan jadi mudhaf tanpa ragu lagi. Mudhaf. Apa makna mudhaf? Kata yang bersandar. Sebab perkataan yang mempunyai, dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia akan faham sekiranya disandarkan kepada satu perkataan yang punyai apa? Punyai harta, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai akhlak, yang mempunyai kedudukan. Taruh ya selepas tu mesti akan jadi mudhafun ilaih. Apa makna mudhafun ilaih? Perkataan yang disandarkan kepadanya, iaitu ni. Zu disandarkan kepadanya, iaitu kepada ilmu, yang mempunyai ilmu. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah. Sebab tu zu malin, za malin, semua akan za zi fadlin. Okey, dalam ayat kita mana mudhafun ilaih? Ini mudhaf, ini akan jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih dia? Fadlin. Fadlin. Apa makna fadlin? Kelebihan.
kurnia. Ya. Dzu fadlin. Cuba tengok tafsir saya. Sahibul fadlil kabir, yang mempunyai kurnia yang amat besar kepada manusia. Dzu fadlin, innallaha ladzu fadlin. Okay, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Innallaha, Allah itu adalah, la benar-benar tu yang mempunyai fadlin, kurnia. Ya, benar-benar yang mempunyai kurnia. Okey. Habis cerita Jadi saya nak tanya cerita ini je lah. Fadlin kenapa dia bagi bawah ni? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Okey, dzu fadlin, yang mempunyai kelebihan. Minta. Tidak semestinya. Tidak ada syarat. Mudhafun ilaihi ada alif lam, tak ada. Syarat mudhafun ilaihi apa? Baris bawah. Ataupun satu lagi. Mudhafun ilaihi dua ya di dalam dunia ni. Carilah semua rata dunia dan ceruk kampung Arab. Jangan ceruk kampung Melayu, silap artinya. Pasti mudhafun ilaihi dua saja cara mengenalinya. Yang pertama dia mesti baris bawah, atau yang kedua tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan tak ingat, apa? Saya sebut sekali lagi untuk kali yang ke-11 kan. Iaitulah dhamir muttasil dengan isim. Pernahkah suatu ketika dulu? Ya. Ya, macam kita bincangkan perkataan Rasulullah. Ya. Ya. Rasul akan jadi mudhaf, perkataan yang bersandar. Dia disandarkan pada perkataan apa? Allah. Allah tu dipanggil mudhafun ilaihi. Okay. Kalau kita tak nak sebut Allah, kita gunakan ganti nama Allah apa? Dhamir yang melekat tu Rasuluhu. Dua je cara mengenal mudhafun ilaihi. Pertama, apabila kita mendapati ujung dia baris bawah, ataupun ini apa? Dhamir muttasil atau melekat dengan isim. Mesti jadi mudhafun ilaihi. Okey. Susah ke pelajaran ni? Sangat senang. Ini ya. Kalau tuan-tuan kenal dhamir muttasil ini, habis cerita. Syarat dia muttasil dengan apa? Isim. Mesti dengan isim. Ini isim. Tapi satu lagi teori yang tuan-tuan dah belajar, mana-mana dhamir muttasil dengan fi'il kan? Kalau dengan fi'il jadi apa? Maf'ulun bih. Itu mesti terkena perbuatan tersebut. Macam perkataan ahya tadi. Ahya, menghidupkan. Lepas tu mana-mana dhamir yang melekat mesti jadi maf'ulun bih, yang kena hidupkan. Ahyahum. Ya. Okey. Cuba jalankan dhamir muttasil sekejap yang tadilah. Sebab tuan-tuan macam terlupa. Ahya tadi mana apa? Dia telah menghidupkan. Saya nak tuan-tuan biasakan dia sampai lelap mata pun boleh. Dia telah menghidupkan. Dia tu siapa? Dia tu ialah Allah telah menghidupkan. Mana-mana dhamir yang muttasil dengan ni fi'il ke isim ni? Fi'il. Dia akan jadi apa? Maf'ulun bih. Bukan mudhafun ilaih tu ya. Itu mudhafun ilaih. DMDI sama juga mudhafun ilaih MI. Kalau DMDI sama juga NB. Apa mana NB? Maf'ulun bih. Bukan
bukan menteri besar, no? Okey, maf'ulun bih. Okey, mari kita jalankan sekejap dhamir muttasil. Kalau dia iaitu Allah telah menghidupkannya seorang lelaki, kita akan katakan ahyahu. Okey, diagram warna apa nak tengok ni? Bukan. Warna pink. Warna pink. Ya tuan-tuan, dhamir muttasil. Pegang cepat-cepat. Kita jalankan sampai tuan-tuan mahir. Untuk surat pertama, dhamir muttasil yang bertitik-titik. Yang bertitik-titik. Diagram warna pink. Ada lagi tak diagram tu? Ada bang? Pink ya, pink. Okey, yang bertitik-titik tu. Itu penting tu. Kalau dia melekat dengan fi'il, dia mesti jadi maf'ul bih. Mesti dhamir yang melekat tu akan terkena. Ya, contohnya ahya, dia iaitu Allah telah menghidupkan. Hu iaitu nya. Ya, telah menghidupkannya. Nya mesti yang kena hidupkan. Okey, cuba sebutkan kepada saya, dia telah menghidupkannya lelaki. Ahyahu. Dia Allah menghidupkan mereka berdua. Ahyahuma. Dia Allah menghidupkan mereka semua. Ahyahu. Dia iaitu Allah menghidupkannya perempuan. Dia menghidupkan mereka berdua. Dia menghidupkan mereka semua perempuan. Ahyahunna. Dia telah menghidupkan engkau lelaki. Ahyaka. Dia hidupkan kau berdua. Dia hidupkan kamu semua lelaki. Dia hidupkan kau perempuan. Ahyaki. Perempuan ki. Dia menghidupkan kamu berdua. Dia hidupkan kamu semua perempuan. Dia telah menghidupkan aku. Terlupa lagi. Kalau yang melekat dengan fi'il mesti guna ni. Ya, kalau melekat dengan isim atau dengan haraf gunakan ya. Sebab itu bila kita bangun tidur kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyani. Ya, biasanya orang yang bangun awal baca lah. Kalau terkejut dia, terkejut. Ya Allah, dan dia punya doa terkejut. Alhamdulillahilladzi ahyani. Mesti aku yang kena hidupkan. Apa makna alhamdu? Pujian. Alladzi yang alhamdulillah untuk Allah yang ahya, dia telah menghidupkan ni aku ba'da ma apa yang maklum amata, dia telah mematikan. Dia tu siapa? Allah. Dia telah mematikan. Mana maf'ul bih dia? Ni ba'dama amata ni wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita dikembalikan. Ya, doa tu bagus praktis untuk praktis nahwu kita. Itu dhamir muttasil. Okey, semula dia telah menghidupkan aku ahyani. Dia telah menghidupkan kami. Ahyana. Dia menghidupkan dia perempuan. Dia lelaki. Ya. Okey, itu kalau dhamir muttasil dengan apa ni? Fi'il mesti jadi maf'ulun bih. Ini dhamir muttasil, perkara pertama. Perkara kedua iaitu mana-mana dhamir yang muttasil dengan isim. Ya? Misal kata baitun. Kalau kita nak sandarkan kepada dia lelaki disebut apa? Huwa. Ini kalau dia tak bersambung. Kalau bersambung, huwa telah bertukar kepada apa? Hu.
kita tak boleh guna huwa. Kita kena tukarkan huwa kepada hu. Dia akan jadi baitun ke baitu? Kenapa tak boleh tanwin? Sebab mudhaf ni, ya, perkataan ni mudhaf ni tak boleh tanwin dan tak boleh alif lam. Sebab tu kita rumahnya akan kita jadikan baitu. Ni ini domer muttasil dengan apa tu? Isim. Ni isim, rumah ni. Apa tanda dia isim? Tanwin. Tetapi dia tanwinkan sebab apa? Mudhaf. Okey. Domer muttasil dengan isim sama juga mudhafun ilaih. Bezakan MI dengan MP. Mudhafun ilaih iaitu perkataan yang disandarkan kepadanya. Okey, cuba jalankan ni domer muttasil tu. Bagi mahir lagi, ya. Cuba sebutkan kepada saya rumahnya. Apa ni? Sebut bahasa Arab. Baituhu. Rumah dia lelaki, ya. Rumah mereka berdua. Rumah mereka semua. Rumah dia perempuan. Rumah dia berdua. Rumah mereka semua perempuan. Rumah engkau lelaki. Rumah kau berdua. Kamu semua. Rumah engkau perempuan. Kau berdua. Baitu rumah. Rumah kamu semua perempuan. Baitu rumah aku. Baituni ke baiti? Kenapa? Gunaya kan ni. Kalau melekat dengan isim gunaya. Baiti, rumahku. Rumah kami. Baituna. Semua dhamir yang melekat dengan isim tadi, melekat dengan baitu jadi apa? Mudhafun ilaih. Mesti bersandar. Perkataan tu mesti disandarkan kepadanya. Okey tuan-tuan, itu ruangan ulang kaji saja. Sebab kita okey, pergi tengok kat sini lah. Dah kali ke-11 dah. Tengok nanti berapa kali salin. Tengok buku tu DMDI. Banyak nanti. Tuan-tuan punya catatan mudhafun ilaih tentu banyak. Jangan risau. Kalau saya padam sekarang akan berulang 30-40 kali lagi lepas ni, Kalau tuan-tuan nampak belum lagi menangkap, saya akan cerita lagi. Okey, perkataan yang seterusnya ialah apa dia? Ala. Isim ke fi'il ke haraf tu? Haraf apa tu? Haraf jar. Ini maklum pada kita. Apa fungsi haraf jar? Mana isim? Walakin aktsara apa ni? Ala an-nasi, An-nasi. Apa mana an-nas? Manusia ke manusia-manusia? Manusia-manusia. Kalau seorang manusia bunyi macam mana? Insan. Itu cakap Melayu. Insanun. Ataupun juga disebut dalam bahasa Arab insan. Seorang manusia. Okey? Kalau dua orang manusia bunyi macam mana? Insanani. Ataupun insanaini. Diagram warna apa tu? Hijau. Okey. Kalau jamak dia? Annas. Ini dia pakai jamak apa? Jamak taksir, ya. Jamak taksir. Apa makna annas? Manusia.
Okey, cuba terjemahkan semula. Innallaha, Allah itu adalah la, benar-benar zu, mempunyai fadlin, kurnia, ya, kurniaan Allah tu yang sangat besar, ala an-nasi, manusia. Seterusnya wa, haraf apa tu? Haraf ataf. Seterusnya perkataan lakinna, akan tetapi, ya, akan tetapi. Dia isim ke fi'il ke haraf, ya? Dia ini adalah kumpulan haraf, tetapi saya tak masukkan dalam haraf popular, tapi tak apalah. Kalau saya fikir penting nanti saya masukkanlah, sebab ruang haraf popular tu sangat sikit. Dia ni tak masuk. Saya tak masukkan dalam popular, tapi dia agak popular juga lah. Ya, ini dipanggil adik-beradik inna. Ada beberapa perkataan dia fungsi dia macam inna. Inna fungsi dia membaris ataskan isim. Mana selepas adik-beradik dia mesti bagi atas. Ya. Inna dia punya antara adik-beradik dia pertama lakinna. Apa makna lakinna? Akan tetapi, ya. Begitu juga kalau tuan-tuan jumpa anna, sama je makna dia. Cumanya dia di tengah perkataan, di tengah ayat ni dipangkal. Kemudian tuan-tuan akan jumpa perkataan la'alla. Apa makna la'alla? Mudah-mudahan. Dan mungkin tuan-tuan jumpa juga kadang-kadang laita. Cuma penggunaan dia tak berapa nampak, bagi atas tu. Laita maknanya alangkah baiknya. Lakinna inna, lakinna la'alla laita. Okey, cuba semula terjemahkan. Lakinna, akan tetapi. Anna, bahawasanya, sesungguhnya, sama dengan inna. Cuma kalau anna ni di tengah-tengah ayat, ya. La'alla, mudah-mudahan, laita, ya, alangkah baiknya. La ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah, kata orang kafir. Tapi masa itu di hari akhirat. Tanah, kenapa orang kafir nak jadi tanah? Tidak perlu dihisap, ya. Laita ni adalah satu harapan yang mustahil dapat, ya. Maknanya perkataan laita ni. Tetapi la'alla makna mudah-mudahan. Ini harapan yang boleh capai. Ini tak boleh capai, mustahil capai, ya. Sebab tu diterjemah biasa alangkah baiknya, ya. Macam orang suami dia dah mati, ya. Dan lalu dia belajar kelas bahasa Arab, seronoknya belajar. Kalau suami aku ikut sama, alangkah baiknya kalau suami aku ikut sama. Benda itu mustahil, ya. Kecuali suami baru lah. Kalau suami lama tu dah mustahil. Itu dia panggil laita dalam bahasa Arab, ya. Okey. Dan adik-beradik dia ini dipanggil adik-beradik. Dalam bahasa Arab dipanggil akhawat. Akhawat inna, fungsi dia sama dengan inna. Selepas inna bagi siapa? Begitu juga selepas lakinna mesti baris atas. Mana dia perkataan yang bagi atas? Aksaro. Nampak bagi atas dia. Bila kita membincangkan baris, kita kena tengok baris paling hujung. Jangan dikira ni. Ini ada baris mati, ya. Tengok paling hujung. Ya, kalau dikata annas bagi apa ni? Bawah. Sebab hujung dia bagi bawah. Fadlin bagi apa? Bagi bawah, ya. Kalau Allah bagi apa? Atas. Tengok baris paling hujung. Dalam nahwu atau tata bahasa Arab
dikira baris ialah pada baris yang paling ujung sekali. Boleh? Okey. Saya nak tanya, kenapa dia bagi atas? Isim kepada lakinna atau adik-beradik inna. Kalau innallaha sama walakinna aktsara. Kalau lakinnallaha, la'allallaha, ya, mesti bagi atas selepas dia berempat ini. Boleh tak? Ya. Bermakna ini isim ke fi'il ke harf? Isim. Ya. Namanya apa? Isim lakinna atau isim inna. Okey, ya. Kenapa dia bagi atas tadi? Isim lakinna. Selepas dia mesti baris atas. Apa makna aksara? Kebanyakan. Ya, kebanyakan. Kenapa isim ni tak ada alif lam? Soalan yang ke-12. Ya, mudhaf. Kan kita kata dari mudhaf tak boleh alif lam, tak boleh tanwin. Tapi kemahiran mudhaf senang saja. Kalau kita nak cuba mendakwa dia tu mudhaf, ya, katalah mudhaf. Biasanya siapa tengok isim tak ada alif lam, dia tak nak fikir, dia sebut mudhaf dia. Biasanya ketepatannya 80% ke atas tepat. Ya? Cumanya dia ada perlu kemahiran menjeling sebelah. Sebab kalau ini mudhaf, sebelah dia mesti apa? Mudhafun ilaih. Cuba tengok, layak tak perkataan sebelahnya jadi mudhafun ilaih? Apa dia perkataan dia? An-nasi. Apa tanda dia mudhafun ilaih? Baris bawah. Jadilah dia mudhafun ilaih, maka sahlah kita mendakwa bahawa ni mudhaf, ni jadi mudhafun ilaih. Okey, apa makna aktsarun nasi? Kebanyakan manusia. Dia tidak boleh, ya, bergantung. Dia mesti bersandar. Kebanyakan siapa? Kebanyakan manusia. Kebanyakan orang ramai. Seterusnya perkataan apa? La. Apa makna la? Tidak. Okey, dia isim ke fi'il ke haraf? Haraf popular ke tak? Popular. Okey. Haraf apa namanya? Haraf nafi. Apa makna nafi? Menidakkan, menafikan. La. Kenapa kita tak kata haraf nahi? Haraf nahi akan mengganggu fi'il mudhari'. Saya kata la taktub, la taqra, la tasma'. Dia akan mematikan fi'il mudhari'. Ya? Sedangkan haraf nafi dia tidak mengganggu fi'il mudhari'. Apa perkataan selepas dia? Oh, yashkuruna. Yashkuruna. Okey, yashkuruna fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa tanda fi'il mudhari'? Apabila pangkal dia ada huruf ya. Ujung dia huruf apa? Waw, nun. Cuba tengok diagram fi'il mudhari' warna kuning. Pangkal dia ya, ujung dia waw nun. Diagram fi'il mudhari' kuning. Balik sekejap ya. Ujung dia waw nun. Apa dia? Dhamir dia? Hum. Hum. Hum mana apa? Mereka. Yashkurun mana apa? Bersyukur. Mereka bersyukur. Okey, jadi punca perkataan dia ialah ni, 3 huruf ni. Yang kita dah buang ya, kita buang waw nun, dia jadi apa? Shin, kaf, ra. Kalau kita tak tahu makna yashkuruna, kalau kita tengok kamus mesti daripada perkataan syakara. Cuba tuan-tuan buka kamus. Nanti merajuk pula kamus. Hari ni tak buka.
Dah lah, kat rumah tak masuk rumah pun, tinggal dalam bonnet. Ya, masuk kat. Tuduhan saya itu tidak tepat dah. Sebab selalu kamus ni mengadu pada saya, ya. Saya ni ditinggalkan dalam bonnet gitu. Tapi bukan orang sini lah, orang Hong Kong. Siapa? Abang tak ada kamus, ada di belakang dia. 171. Okey. Syaril, ada kamus lagi Syaril? Ada? Siapa yang tak ada kamus lagi? Okey, dah. Muka surat 171. Okey. Cuba tuan-tuan tengok. Syakara. Apa makna syakara? Terima kasih. Ya, dia berterima kasih, bersyukur. Itu adalah fi'il apa tu? Fi'il madhi. Syakara. Okey. Fi'il madhi mesti kamu bagi daripada dhamma dia kuat. Sebab punca perkataan fi'il madhi daripada huwa syakara. Apa makna huwa syakara? Dia telah bersyukur. Kalau fi'il mudhari' bermula daripada apa dhamma dia? Dari mana pun ni? Ialah apa dhamma dia? Ialah apa dhamma dia? Huwa yashkuru. Sebab tu dia pun bagi fi'il mudhari' bunyinya yashkuru. Dia bagi punca perkataan dia. Kalau nak huma, buat sendiri. Huma yashkurani, hum yashkuruna. Ya? Okey, seterusnya ada 3 perkataan yang wajib dibagi oleh kamus kita sebab dia tidak boleh direka barisnya. Orang Arab takkan sebut syakira atau syakura. Orang Arab sebut syakara. Kemudian fi'il mudhari' ini orang Arab sebut yashkuru. Orang Arab tak punya yashkiru, yashkaru ke? Tak. Ini kena ikut sebutan Arab. Kena tahu macam mana orang Arab sebut, tengok kamus punya baris, ya? Seterusnya yang dibagi selepas dia ialah masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Kalau syakara, mana apa tadi? Dia telah bersyukur. Yashkuru sedang atau dia akan bersyukur. Kalau masdar kata terbitan bunyi macam mana? Syukran. Ini baris dia hanya sekadar baris sajalah. Dia boleh syukrun, syukrin, syukran. Sebab isim boleh terima 3 baris. Jadi saya bagikan depan dulu lah. Syukran. Syukran sama je. Okey, apa makna syukrun? Kesyukuran, keterima kasihan. Ya. Okey, jadi kita akan tengok semua perkataan dalam bahasa Arab. Untuk punca dia ni, dia akan bagi 3 ni. Mesti dibagi. Sebab ini tak boleh direka baris dia. Syakara yashkuru, syukran atau syukrun, syukrin. Semua boleh tu. Cuma dia bariskan atas untuk menunjukkan dia itu kata terbitan. Okey, cuba terjemahkan syakara. Dia telah bersyukur. Bermakna tuan-tuan mesti dapat pecahkan fi'il madhi selepas tu. Cuba jalankan fi'il madhi. Diagram warna kuning. Okey, huwa syakara. Huma syakara. Hum. Apa makna syakaru? Mereka telah bersyukur. Okey, mesti tahu makna dhamma. Dalam kamus tak sebut semua tu. Dia hanya bagi punca saja. Okey, seterusnya hiya syakarat. Huma syakarata. Kunna syakar. Nah, anta antuma antum anti antuma antunna. Okey, cuba terjemahkan syakartunna. Apa makna antunna? Bukan mereka, antunna. Kamu semua perempuan. Ya, kamu
semua perempuan telah bersyukur. Okey, ana syakar tu nahnu huwa syakar. Mesti tahu punca dia semula. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' dia apa? Yashkuru. Ikut kolom fi'il mudhari' pula. Okey, cuba jalankan huwa yashkuru. Huma yashkurani. Hum yashkuruna. Apa makna yashkuruna? Mereka sedang atau akan bersyukur, ya, mereka bersyukur. Okey, hiya tashkuru. Huma tashkurani. Kunna yashkurna. Anta tashkuru. Antuma. Antum. Anti. Tashkurina. Apa makna tashkurina? Anti. Engkau perempuan. Ini sedang akan bersyukur. Okey. Anti tashkurina. Antuma. Antunna. Ana. Ashkuru. Nahnu nashkuru. Okey. Bila kita jumpa seterusnya isim apa? Perkataan dia syukrun. Itu dipanggil kata masdar, kata terbitan. Kalau kata terbitan, macam mana? Nak guna diagram warna apa? Ya? Diagram kamus pula. Itu isim ke fi'il ke haraf? Syukrun. Syukran. Isim. Apa tanda isim ni? Tanwin. Bila isim nak guna diagram warna apa? Warna? Itu yang popular, nak pecahkan isim menggunakan diagram hijau. Ini cara nak memecahkan isim yang ni. Tak apa tuan-tuan, baru 3 kali belajar, itu pun dah banyak dapat dah. Okey. Cumanya saya tak pasti ada tak pecahan. Satu terima kasih disebut syukrun. Kalau dua terima kasih syukrani atau syukraini. Dua kali terima kasih. Jamak dia saya tak tahu. Kalau ada, adalah disebut dalam kamus. Tetapi dia boleh dipecahkan lagi. Kalau kita nak tengok, ada satu isim lagi boleh, iaitu dia panggil isim fa'il. Kalau tuan-tuan tengok dalam kolom, cuba terbalikkan diagram tu sifir. Cuba tengok sifir 1A. Jumpa tak 1A? Terbalikkan kita warna kuning, sifir 1 sampai 12 tu. Cuba tengok sifir 1A. Jumpa tak? Kolom nombor 1 fi'il madhi. Macam mana bunyinya? Fa'ala. Tengok pattern dia sama, syakara. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yaf'ulu. Sama tak? Yashkuru. Okey, masdar bunyi macam mana? Fa'lun. Jumpa tak fa'lun situ? Ya. Dia baris hujung tak apa Dia boleh fa'lun, fa'lin, fa'lan. Ya. Jadi sama tak? Syukrun. Sama tak? Tak sama. Tak sama dia pada jadi maknanya yang untuk masdar ni dia tak stabil. Dia kena tengok kamus. Tak boleh ikut sangat kaedah di situ. Kadang-kadang kena, kadang tak kena. Sebab orang Arab tak sebut syakrun, dia sebut syukrun. Syukran, kan? Dia sebut syakran, dia sebut syukrun, ikut sebutan Arab. Okey, selepas tu tuan-tuan jumpa isim fa'il. Ini makna pelaku. Macam mana bunyinya? Fa'ilun. Okey, kalau macam ni kita bariskan dia syakirun. Syakirun makna orang yang berterima kasih.
Syakir. Dia nama orang Syakir. Okey, Syakir tu orang yang berterima kasih, ya, atau yang bersyukur, dipanggil Syakir. Ya, Syakir. Yang ini ataupun yang ini naklah dipecahkan menggunakan diagram warna apa? Hijau. Okey, ini boleh pecah semua. Ini okey, clear. Boleh pecah ikut hijau semua. Okey, seorang lelaki yang bersyukur disebut Syakir. Bila isim boleh 3 baris kan? Run, Syakirin, Syakirun. Okey, dua orang lelaki yang bersyukur Syakironi ataupun Syakiroini. Okey, orang-orang lelaki yang bersyukur Syakiruna ataupun Syakirina. Jumpa tak ada yang macam tu? Okey, jumpa tak kan? Jumpa ayat ni, ya. Syakirun, Syakironi, Syakironi. Okey, semula. Seorang lelaki yang bersyukur Syakirun. Dua orang lelaki yang bersyukur ataupun orang-orang lelaki yang bersyukur ataupun ya, seorang perempuan yang bersyukur Syakirah. Atau kalau bagikan depan Syakiratun. Kalau bagi bawah Syakiratin. Kalau bagi atas ya, isim boleh terima 3 baris itu. Okey, kalau dua orang perempuan yang bersyukur ataupun perempuan-perempuan yang bersyukur Syakiratun atau ya, Syakiratin. 2 je barisnya, ya. Tak ada Syakiratan, tak ada. Memang saya dah letakkan baris itu tun atau tin saja. Jadi macam tu kita memecahkan. Boleh pecah fi'il madhi, fi'il mudhari, tetapi isim jangan guna diagram warna kuning. Isim diagram warna hijau, Okey. Okey, sebelum kita berehat, kita terjemahkan semula kita punya ayat ni, insya-Allah. Inna Allah itu adalah, ya. Banyak sangat nak tukar sana tukar sini sampai terkoyak-koyak. Sesungguhnya Allah itu adalah benar-benar yang mempunyai fadlin, kurnia, ala an-nasi, manusia jamak tu, ya. Wa lakinna aktsara, kebanyakan, an-nasi la yashkuruna, tidak mereka bersyukur, mereka tidak bersyukur. Sebab itu kita boleh lalukan la, ya, dengan fi'il mudhari untuk menafikan. Kalau huwa, dia akan jadi wa la yashkuru, dia tidak bersyukur. Boleh? Okey, cuba jalankan sekejap sebelum berehat. Huwa la yashkuru. Warna apa? Kuning. Okey, bukan setter, sebalik setter, ya. Okey, cuba jalankan. Huwa la yashkuru. Untuk menyatakan dia tidak bersyukur. Huma la yashkurani. Hum la yashkuruna. Tetapi hum tak nampak ni, sebab itulah fa'il atau dhamir nanti, hum. Okey, hiya la tashkuru. Huma hunna la yashkurna. Anta la tashkuru. Apa makna la tashkuru? Anta, engkau tidak syukur. Engkau lelaki tidak bersyukur. Anta la tashkuru. Tetapi dalam bahasa Arab dia tak sebut anta tu. Sebab tu kita kena tahu la tashkuru, dhamir dia anta. Anta tu makna engkau. Engkau tak syukur, ya.
Semula. Anta la tashkuru. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. La tashkurna. Ana. La ashkuru. Apa makna la ashkuru? Aku tak bersyukur. Nahnu la nashkuru. Okey, okey. Ini fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' cari apa? Fa'il. Pelakunya ada pada dhamir. Apa dhamir dia ni? Hum. Hum tu siapa? Ialah mereka tu siapa? An-nas. Kebanyakan manusia tadi. Mereka iaitu kebanyakan manusia tidak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berehat 10 minit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq